Sukan boleh menyatukan kita. Betul. Ya, sukan juga menyuntik semangat kepada kita dan sukan juga melihatkan ataupun memperlihatkan bagaimana rakyat Malaysia keseluruhannya tanpa mengira bangsa, tanpa mengira fahaman kita, kita menyokong atlet-atlet yang bertanding di Olimpik Rio 2016 dan natijahnya ya, dengan berkat jerih payah usaha mereka dan didorongi oleh sokongan kita, 5 pingat dalam tangan kita. Pertama dalam sejarah pencapaian terbaik Malaysia dalam Sukan Olimpik. Ya, kita mengharapkan lebih lagi sebenarnya, tetapi kalau nak dilihatkan kepada atlet-atlet yang bertanding dalam pelbagai acara, sebenarnya pertandingan itu menyaksikan perjuangan mereka dan juga perpaduan antara rakyat apabila sama-sama menyokong, tak kira agama, bangsa dan juga negeri, masing-masing memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi. Jadi bercerita tentang sukan ni. Ya, bercerita tentang sukan sebenarnya walaupun sekarang ini kita nampak kebangkitan Malaysia ya, dalam Olimpik, tetapi Malaysia sendiri tidak asing daripada arena Olimpik kerana kalau kita ingatlah cerita, saya rasa ramai orang tengok cerita Ola Bola. Ya, saya sendiri menyaksikan. Yang diadaptasikan, maknanya diinspirasikan daripada pengalaman pasukan Malaysia yang berjaya ke sepatutnya berjaya ke pusingan kelayakan Olimpik Moskow 1980. Tapi ada ceritalah di sebaliknya tu. Ada cerita dan orang yang layak bercerita lebih lanjut mengenainya tak lain tak bukan adalah salah seorang pemain di dalam pasukan ketika itu. Ya. Dengan kami di studio pada ketika ini, Khalid Ali. Assalamualaikum, selamat pagi bang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Sihat ya? Otai ni. Legend Otai lah. Okey. Kita nak tanya dululah tentang semalam perjuangan Malaysia dalam badminton yang dapat diterjemahkan dengan meraih pingat perak. Ya, ini kita kembalikan balik pada tahun 1980 di mana Malaysia bermain dengan Korea dalam bola sepak. Semua satu Malaysia, semua senyap sunyi harap-harap kita dapat mewakil pasukan Asia pergi ke Olimpik. Jumpa juga pada malam tadi. Senyap sunyi satu Malaysia, mengharapkan Datuk Lee Chong Wei salah satu pemain yang akan membawa memberi kita hadiah kita pingat emas selepas 60 tahun daripada tahun 1956 sehingga sekarang kita tak dapat apa pingat-pingat. So itulah harapan kita yang paling kita tunggu-tunggu, tapi kekalahan dia tunggu menyedihkanlah. So kita pun harap ada backup lagi untuk pada kalah untuk emas tetapi kita tetap menang dengan perak. Ya, tapi apa harapan kita pada malam tadi adalah emas. Sebagai seorang bekas atlet, orang yang pernah berada di gelanggang, di gelanggang dunia. Abang Khalid rasa macam mana melihat itu dari sudut yang mana satu? Ya, kita tengok Datuk Lee Chong Wei memang dia punya latihan, dia punya program, dia punya training semua memang set untuk ini adalah akhir bagi dia untuk Olimpik. Memang saya pun pernah tengok dia training di Damansara. So tengok dia training macam mana dia punya training begitu serius dan saya rasa tahun ni lah Datuk Lee Chong Wei akan membawa emas kepada kita. Tapi kemungkinan permainan dia dengan Lindan 3 set berterusan itu yang memenatkan dia. So walau bagaimanapun kita bagi tahniah kepada Datuk Lee Chong Wei dengan umur macam tu 33 tahun masih lagi boleh menunjuk kepada pemain muda dialah salah satu pemain dunia. Okey. Usia 33 tahun. Ya. Itu usia yang veteran untuk atlet. Saya rasa bukan veteran lah, tapi kalau kita training untuk satu-satu pertandingan, kalau betul-betul serius training, kemungkinan itulah tahap yang paling tinggi lah kita boleh pergi. Cukup matang dengan experience yang dia ada, pengalaman yang dia ada. Tapi kita tahulah Cheng Lock adalah pemain muda yang betul-betul agresif, yang tidak buat banyak kesalahan, kesilapan. Tapi satu yang menarik apabila kita bercerita tentang sukan, lebih-lebih lagi kalau kita bersaing di peringkat antarabangsa adalah sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia. Tanpa mengira batas agama, kaum dan sebagainya. Bagaimana melihat situasi ini kalau kita nak kaitkan dengan semangat patriotisme? Kita rasa memang semua bangsa mengharapkan kita mencapai kejayaan dalam satu-satu pertandingan. So di sini yang kita dapat mengeratkan kita punya kaum, kita punya bangsa daripada Cina, India dan Melayu dan others untuk menyokong satu. Itu yang dapat memberi semangat kepada pemain-pemain. Elemen perpaduannya bagaimana? Elemen perpaduan saya rasa inilah salah satu sukan lah yang akan memberi kita satu perpaduan yang baik.
Okey. Abang Khalid pernah berada di dalam situasi itu? Ya. Pernah berada dalam situasi itu? Pernah berada dalam situasi apabila seluruh rakyat Malaysia menaruhkan harapan? Apa perasaan pada ketika itu? Oh, memanglah pada malamnya kalau kita mempunyai pertandingan final di SK esok hari, memang kita berfikir pasal rakyat, berfikir pasal penyokong yang akan menyokongkan. Kemungkinan kita akan menghampakan penyokong. Dan di situ akan memberi kita semangat. Kita akan duduk berbincang dan memberi kita semangat, motivasi kita supaya kita bermain untuk rakyat. Itu serupa juga dengan macam Datuk Lee Chong Wei dan pegawai dia, dan even Datuk Noza di sana, dan YB Khairi Jamaluddin pun di sana memberi semangat. Tapi harapan kita bukanlah hampa. Ya. Okey, cerita tentang harapan, cerita tentang kekecewaan, cerita tentang olah bola. Cerita tentang pengalaman itu Di sebalik kisah sebenar. Kisah sebenar pada masa itu. Kerana kita tidak meneruskan langkah bukan kerana kita kalah. Tetapi atas faktor sosiopolitik pada ketika itu. Ya, tapi itu memang kita tidak boleh mengatasi lah because Jadi politics. apa rasa Abang Khalid sebagai seorang pemain yang tahu kita ada peluang tapi kita tak boleh bukan sebab kita kalah, sebab faktor lain? Kemungkinan kalau kita pergi ke Olimpik di Moskow masa itu kita akan mendapat mencipta satu yang sejarah lah, yang terbaik. Tetapi pasal political issue, so kita tak dapat nak menyertai. Tapi kita masih lagi Olympian. Di sini kita tengok macam mana jika kita nak menjadi salah seorang daripada atlet yang terbaik, atlet Olympian. So kita mesti berlatih mengikut program yang betul. Sebab tu saya banyak meluahkan dalam percakapan saya dengan pegawai-pegawai. So di mana kita kena involve profesor, doktor yang datang daripada universiti semua untuk involve. So kita kena cari salah satu seperti Datuk Nicole David, Datuk Lee Chong Wei. Siapa akan mengambil alih mereka ini? Adakah kita akan menunggu lagi 30 tahun ataupun lagi 60 tahun? Selepas ini Datuk Lee Chong Wei badminton dah tak ada. Selepas kita tunggu atau kita cari? Kita kena programkan, kita kena program. Sebab tu kita kena cari professional person untuk involve dalam ni. Yang terbaik adalah profesor, doktor yang dalam sukan. Yang pakar. Kita tidak boleh mengharapkan bekas-bekas ataupun pegawai-pegawai yang tidak tahu langsung tentang untuk build up. Bagaimana perbezaan? Sebab kalau mungkin pada tahun 80-an, 70-an dahulu, apabila melihat atlet-atlet yang bertanding, mereka bertanding atas tiket ataupun atas dasar kenegaraan. Sekarang ini kita lihat atlet kita bukan nak kata, tetapi ramai yang terlibat adalah mereka yang mendapat imbuhan yang besar. Tetapi kadang-kadang tidak konsisten dari segi prestasi. Saya tak against dalam imbuhan ataupun gaji yang banyak ataupun sebab itu adalah pekerjaan kita. As a professional, you kena tunjuk diri you as professional. So sama ada you betul tunjuk diri you sebagai professional atlet ataupun tidak, you tanya diri sendiri. Tapi pada saya yang sebagai pemerhati, saya rasa masih belum lagi sampai ke tahap yang betul-betul kita nak. Sejauh mana lagi? So kalau kita nak bezakan di antara ASEAN dan Olimpik, okey kita cakap Asia lah. So kita sepatutnya dah sampai ke Asia. Lepas tu kita dah sampai ke Asia. Patut kita salah satu pasukan atlet dan even pasukan bola sepak yang telah duduk di Asia. So kita nak sampai ke Olimpik, kita talk about 10, 15 years, 20 years, 20 tahun. Memang jauh. Kalau kita tengok Datuk Nicole David, Datuk Lee Chong Wei, di mana Datuk Lee Chong Wei dah, siapa lagi yang akan ambil alih? Mereka bermula dulu pun menanti masa yang lama untuk terlibat di dalam Olimpik. Kalau begitulah kedudukan kita pada waktu ini, sekarang ini, bermakna pencapaian kita masih lagi belum memuaskan. Bagaimana boleh kita jadikan sukan itu sebagai satu kebanggaan untuk negara? Kalau kita fikirkan dari sudut tu. Ini yang saya katakan tadi. So program tu mesti betul. Program tu mesti betul, latihan mesti betul, dan orang yang betul-betul involve dalam program ni mestilah professional person. Yang tahu macam mana untuk peningkatan dari masa ke semasa. Kita tidak boleh ambil hapasik punya coaches ataupun pegawai yang involve dalam sukan ni. Sebab tu kita selalu ketanusan pemain. Selepas satu pemain yang bagus, 10 tahun lagi kita kena jumpa satu lagi. So sepatutnya dia akan meningkat atau bertukar sentiasa ganti. ada. Sentiasa ada. Sepatutnya kalau kita lihat macam contohnya macam negara China tak pernah tandus daripada pemain badminton. Ada saja nama baru yang kita tak pernah dengar pun sebelum ni, tiba-tiba muncul di kejohanan dunia. Kemungkinan sekarang ni kita
Indonesia pun kita akan Ya. susah nak mengatasi. Okey. Program itu sepatutnya berterusan. Cuma satu perkara yang kita dapat lihat adalah kadang-kadang mungkin semangat juang atlet-atlet kita ini sudah sampai ke satu tahap yang orang kata sudah di puncak. Tetapi apabila bersaing, kadang-kadang mungkin rasa rendah diri kerana negara kita berbanding dengan negara-negara lain yang ada ramai atlet yang boleh dikatakan di tahap dunia. Tetapi sokongan masyarakat, kalau kita lihat sekarang dan dulu, sokongan masyarakat macam mana? Tidak ada persoalan tentang sokongan masyarakat. So di mana kita tengok malam tadi semua sunyi satu Malaysia. Betul. So ini yang kita nak buktikan bahawasanya masyarakat memang menyanjung atau menyokong kita kan. Okey. Kita pulang kepada kita lah. Baik. Dari pengalaman Abang Khalid sendiri, Ya. ada penyokong yang memang memberi sokongan 100%. Ya. Ada penyokong yang agak kritikal juga. Ya. Maknanya kalau yang bagus dipuji, Ya. yang kurang bagus tu akan Bila menang, Itu disanjung. balance lah dalam sukan, balance lah Itu apa lumrah, pun. Itu lumrah lah. So kita kena mengatasinya lah dengan kita punya kita kena concentrate. Professional. sama ada kita sedar ataupun tidak, ataupun sama ada kita faham roh itu ataupun tidak apabila kita mengibarkan jalur gemilang di stadium misalnya. Tangan-tangan penyokong ini bukan sahaja mengibarkan, bukan sahaja memberi sorakan kepada pemain, tetapi mereka juga sebenarnya menjulang jalur gemilang itu di stadium misalnya, contohnya di Brazil, ya, menjulang nama negara. Jadi harapan negara juga turut serta dalam penyokong-penyokong yang ada di sana juga. Ya, kita sebagai atlet kalau tidak ada penyokong memang kita tidak dapat nak untuk mencapai satu kemenangan ya. Tapi jangan silap ya. Atlet ini walaupun ada penyokong tak ada penyokong tapi dia mengharapkan penyokong. Dia akan cuba sedaya upaya untuk mencapai kemenangan. Okey. Ada penyokong ataupun tidak? Ya. Walaupun stadium kosong. Tapi dia mengharapkan penyokong adalah. Mudah-mudahan Bila ada ada lah. penyokong, Mari semangat itu berbeza lah. Okey, baik. Khalid Ali, Ya. dia dahulu bermain di kemuncaknya pada usia yang muda, Pak. Ya, 12 tahun saya dah mewakili. Dah mula main dan pada usia 22 tahun tu dah sampai ke tahap Saya sampai ke kelayakan tahap kelayakan Piala Dunia dan Olimpik. okey, sangat muda pada ketika Ya, itu. memang muda. Dan peluang tu maknanya datang pada usia yang memang Memang muda ya. syukur alhamdulillah. Dan pada ketika itu Khalid Ali juga popular dengan fashion rambut afro. Ya, Michael Jackson. Michael Jackson. Diinspirasikan daripada Ya, tak adalah Jackson. memang rambut tu dia memang dia gedor macam tu. Tapi itu sebenarnya trend yang memberikan populariti juga Masa itulah secara tidak langsung. ikut trend. Jadi Baik. jadi apa pandangan Abang Khalid sendiri ya tentang atlet yang jadi selebriti. Jadi mereka juga dikenali sebagai bukan lagi sebagai ahli sukan, tapi sebagai seorang selebriti dan Lebih bagaimana meluas lagi. mereka boleh menggunakan kedudukan sebagai selebriti itu orang popular ya untuk memberi semangat kepada atlet-atlet lain, untuk menyuntik semangat kepada penyokong dan juga memberi gambaran yang positif kepada sukan dan juga Malaysia. Yalah, ini macam kita tengok hoki kan, ada satu semua setapan awan semua dan sekarang ni badminton dan squash mungkin Nico David. So pemain-pemain inilah kita kena satukan, kita kena duduk dalam satu persatuan ataupun dalam satu department supaya mereka dapat memberi motivasi kepada pemain muda. So walaupun mereka tidak boleh menjadi jurulatih tetapi dengan aura mereka tu Ya, kehadiran tu saja. Kehadiran mereka mungkin. Abang Khalid masih lagi berjumpa dengan kawan-kawan lama? Masih lagi Sampai sampai lagi. sekarang. Okey. Tapi tak seberapa lah. Dengan komitmen masing-masing semua. Antara pengalaman yang masih lagi dikenang sampai sekarang? Ya, pengalaman yang dikenal kalau saya berjumpa ialah peringkat-peringkat umur saya ni. Yang di mana sekarang ni dah mula pergi ke Masjid Surau ni kan. Dia akan ingat saya tahun 80 kan, tukar seluar dalam padang tu lah. Kau lah tukar seluar dalam padang. Itu dia akan ingat lah. Kenangan manis lah sebenarnya. Ya, kenangan manis. Nakal semasa muda lah. Lebih semua kurang lah betul macam tu. lah. Okey, cuma kalau secara ringkas satu minit Abang Khalid. Pesanan kepada semua penonton kita yang sempena juga dengan sambutan Bulan Kebangsaan Negara 2016 sekarang ini. Jadi sukan dan juga patriotisme. Apa yang mungkin Abang Khalid mahu sampaikan? Silakan. Saya sebenarnya memang mengharapkan sukan ni kita dapat sampai ke peringkat dunia dan saya nampak program-program yang mana dijalankan tidak berapa memuaskan. Sepatutnya sekarang ni kita kena pergi ke akar umbi. Ke akar umbi maksud saya masa saya pada zaman saya sehingga ke
tahap-tahap kampung dan daerah-daerah kita. Di situ kita dapat melahirkan pemain-pemain. So di sini kita jangan tumpukan kepada segelintir pemain saja untuk apa ni, sebab mungkin segelintir pemain itu tidak sampai ke tahap yang kemungkinan yang ada betul-betul tahap dunia dan tahap Asia adalah di daerah dan di kampung-kampung. So saya mengharapkan persatuan-persatuan dapat melaksanakanlah program-program community. Itu yang terbaik sekali supaya kita dapat menyongkil bakat-bakat baru. Ini bukan congkil lagi dah. Ini korek terus. Korek terus. Kita cari betul-betul Komuniti ya. Jadi tentunya semangat patriotisme juga kita harus serapkan di peringkat komuniti dalam sukan dan juga sebagainya. Kerana kita lihat sukan sebenarnya adalah satu acara yang boleh memberikan banyak gambaran dan banyak makna kepada seluruh rakyat Malaysia khasnya. Dan terima kasih kepada Bang Khalid Ali dia sudi bersama-sama kami pada pagi ini. Dan harap-harapnya lah kehadiran Khalid Ali pada pagi ini mengimbau nostalgia sukan bola sepak dahulu dan juga memberi inspirasi kepada kita anak-anak muda sekarang ni untuk kita jadikan mereka sebagai contoh idola. Selamat pagi.